Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB diminta untuk mengawal selia harga buah tandan kelapa sawit, seterusnya mengenakan harga asas berdasarkan harga panduan harian buah tandan segar BTS MPOB mengikut wilayah. Cadangan disuarakan Senator Rita Sarimah Patrick Insul ketika sesi perbahasan usul titah ucapan yang di-Pertuan Agong. Kawalan yang kita pohon ini adalah ke atas pengenaan harga buah tandan sawit. Kerana pada masa sekarang MPOB memang ada membuat panduan harga harian minyak sawit buah tandan sawit, dan bagi setengah saya rasa di Semenanjung Malaysia memang menggunakan harga itu sebagai panduan, tetapi di Sarawak ramai yang tidak menggunakan itu. Jadi ini menimbulkan ketidakpuasan hati di kalangan penanam sawit. Beliau juga mahu ketulusan dalam penetapan harga BTS yang didakwa kurang tegas kerana pengilang atau pembeli lazimnya tidak memberi lembaran pengiraan harga kelapa sawit. Kita lihat satu harga saja yang diberi, adakah itu harga yang terendah, adakah itu harga yang purata, dan adakah isi rong sawit juga turut dibayar harganya, dan grade diberi tetapi OER ataupun kadar perahan minyak tidak dinyatakan, dan begitu juga jika kilang itu tidak dapat beroperasi kerana rosak dan sewenang-wenangnya ada kilang yang menurunkan OER yang sepatutnya diberikan. Bagi mempercepatkan persijilan pekebun sawit persendirian di Sarawak, MPOB juga disaran menambah bilangan pengurus kelompok minyak sawit mampan atau lebih dikenali sebagai Sustainable Palm Oil Cluster atau SPOC. Ketika ini cuma ada 32 pengurus SPOC di Sarawak untuk mengurus hampir 40,000 pekebun kecil persendirian dengan nisbah seorang pengurus kepada 1,200 pekebun kecil persendirian. Senator Ismail Yusof pula mahu satu jawatan kuasa pilihan khas bersama antara Dewan Negara dan Dewan Rakyat diwujudkan bagi membincangkan rangka Akta Perkhidmatan Parlimen yang baharu. Peruntukan itu jelasnya terdapat dalam Peraturan Mesyuarat 79. Beliau mengulas perkara itu ketika menyatakan sokongan terhadap seruan yang di-Pertua Dewan Negara Tan Sri Dr. Rais Yatim untuk mengembalikan Akta Perkhidmatan Parlimen 1963 yang telah dimansuhkan pada 1992. Ini sekaligus menolak tanggapan bahawa Dewan Negara dilihat sebagai institusi rubber stamp. Kehendak untuk mewujudkan semula Akta Perkhidmatan Parlimen yang baru berserta dengan penambahbaikan adalah manifestasi pemisahan kuasa di antara cabang-cabang kerajaan, iaitu badan eksekutif, legislatif dan kehakiman. Hal ini dapat dilihat contohnya dalam Akta Perkhidmatan Parlimen 1999 di Australia. Dalam isu pendidikan orang asli pula, Senator Manolan Mohamad mahu kerajaan melalui Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKOA mengadakan program motivasi pendidikan bukan sahaja kepada anak-anak, malah penglibatan ibu bapa. Kalau kita beri motivasi pendidikan ini kepada anak-anak ni, kadang-kadang ibu bapa kurang mendapat maklumat betapa pentingnya pendidikan ini kepada anak-anak mereka untuk masa akan datang. Senator Manolan juga mahu Kementerian Pembangunan Luar Bandar mengkaji dan membina jalan darat bagi memudahkan pelajar dari kawasan pedalaman ke sekolah. Beliau mengambil contoh kesukaran dihadapi penduduk kampung Sungai Kuching yang tinggal berhampiran Sekolah Kebangsaan Ulu Tembeling di Pahang. Mereka pergi ke sekolah menaiki bot dan sangat amat berbahaya sekiranya berlaku banjir dan juga apabila musim tengkujuh. Di Pantai Timur ni musim tengkujuh bulan 11 dan juga bulan 12. Dan air Sungai Tembeling ni memang sangat deras. Kalau hujan, kalau banjir memang sangat membahaya untuk bawa pelajar-pelajar ini ke sekolah. Tetapi apa yang menghairankan, sekolah dengan kampung ini atas daratan yang sama, tetapi mereka tidak ada jalan darat.
Ia bangun mencelah Senator Dato' Isa Abdul Hamid menjelaskan Kampung Sungai Kuching adalah satu-satunya kampung orang asli yang menggunakan perkhidmatan bot untuk menghantar pelajar ke sekolah. Kita mencadangkan supaya Jakua dapat membina jalan simen. Setidak-tidaknya kalau jalan Primek itu lebih bagus dan jalan simen lebih kurang 7-8 kilometer, mungkin anggaran dalam 400,000 ke 500,000. Saudara, ketika ini tumpuan ke arah pembinaan rumah kompak atau rumah lebih padat dan rumah kapsul perlu diberi perhatian untuk kegunaan rakyat, khususnya golongan muda yang ingin tinggal di pusat bandar. Ia bertepatan dengan suasana ekonomi yang masih muram, apatah lagi post-COVID-19 agak panjang. Banyak model perumahan yang inovatif di luar negara perlu dikaji. Anak-anak muda adalah teras utama untuk Malaysia maju ke hadapan. Ada mereka-mereka yang perlu tinggal lebih dekat di pusat bandar untuk tujuan pekerjaan. Tinggal jauh dari pusat bandar tempat kerja mereka akan menaikkan kos perjalanan mereka dan juga hilangnya waktu kerja berharga atau produktiviti dalam perjalanan dan pulang dari kerja. Kerajaan patut mengkaji option-option baru. Salah satu contoh yang boleh dikaji seperti usaha kerajaan Sepanyol membeli rumah yang tidak dapat dijual atau disewa daripada pemaju untuk disewakan kembali kepada rakyatnya yang kurang berkemampuan. Akta Perikanan 1985 yang dipinda pada tahun lepas perlu dikuatkuasakan secara tegas dalam memastikan hasil laut negara tidak dirompak oleh rakyat asing. Jelas Senator Nuridah Muhammad Saleh, masih terdapat isu pencerobohan nelayan asing meski undang-undang mengenainya sudah diperkasakan. Justru ingin saya tegaskan di sini, sekiranya tanpa penguatkuasaan yang tegas daripada pihak berkuasa, kes-kes melibatkan nelayan warga asing yang menceroboh perairan negara untuk merompak hasil laut ini akan memberi impak negatif yang amat signifikan terutama kepada nelayan tempatan dan juga kepada pengguna-pengguna. Pindaan Akta Perikanan itu membolehkan nilai penalti maksimum bagi pemunya atau nakoda kapal asing yang menceroboh perairan negara dinaikkan dari RM1 juta kepada RM6 juta. Penalti bagi setiap kru juga dinaikkan dari RM100,000 kepada RM600,000. Kejadian terbaru berlaku Sabtu lepas melibatkan sebuah bot nelayan Vietnam yang menceroboh dan mencuri hasil laut negara selain bertindak melampau melanggar bot ronda maritim Malaysia Kudat. Kejadian berlaku ketika operasi di 12.8 Batu Nautika, timur laut Pulau Malawali. Saudara, pada sesi pertanyaan jawab lisan, ahli-ahli yang berhormat dimaklumkan mengenai perkembangan terkini projek laluan rel Pantai Timur ECRL. Kerajaan akan berunding semula dengan kerajaan China dan kontraktor utama projek tersebut bagi mendapatkan kepastian mengenai implikasi kos dan jadual pelaksanaan jajaran ECRL. Hasil rundingan tersebut akan dibentangkan kepada kerajaan bagi keputusan muktamad mengenai jajaran Seksyen C mentakap Pelabuhan Klang. Pada masa ini, jajaran C, Seksyen C iaitu mentakap Pelabuhan Klang sedang dikaji dan diperhalusi terutamanya laluan asal yang melalui Bentong, Gombak,
dan seterusnya ke Pelabuhan Kelang. Cadangan asal projek ACRL pada tahun 2018 iaitu sebelum penggantungan projek telah mengambil kira pembinaan sistem landasan bagi tolok meter iaitu dengan izin meter gauge bagi KTMB dan juga tolok standard iaitu the standard gauge dengan izin bagi ECRL yang akan dibina dari Serendah ke Pelabuhan Kelang. Cadangan pembinaan laluan ECRL dan laluan KTMB dari Serendah ke Pelabuhan Kelang bakal memberi manfaat kepada kerajaan terutama dalam penjimatan kos perbelanjaan projek serta tempoh penyelarasan dan pembinaan. Jajaran projek ECRL telah dibahagikan kepada 3 iaitu Seksyen A, jajaran dari Kota Baru Dungun, Seksyen B, jajaran dari Dungun Mentakap dan Seksyen C, jajaran dari Mentakap Pelabuhan Kelang. Beliau menjawab pertanyaan Senator Ismail Ibrahim. Saudara, selepas 30 September ini, industri perbankan akan melanjutkan moratorium pinjaman secara bersasar dan memberikan fleksibiliti pembayaran balik pinjaman kepada golongan yang terjejas akibat COVID-19. Setakat hujung bulan lalu, lebih 2 juta peminjam telah dihubungi pihak bank untuk ditawarkan bantuan pembayaran balik pinjaman tersebut. Institusi perbankan telah memberikan komitmen dan berusaha keras untuk menghubungi para peminjam yang mungkin memerlukan bantuan. Setakat 28 Ogos 2020, Timbalan Dipertua, sekitar 2 juta lebih telah dihubungi oleh pihak bank untuk ditawarkan bantuan bayaran balik. Daripada jumlah tersebut, institusi perbankan telah berbincang dengan 1.1 juta peminjam yang telah memberi maklum malas dan hampir 300,000 telah mengesahkan yang mereka betul-betul memerlukan bantuan bayaran balik, manakala selebihnya sedang mempertimbangkan option yang disediakan. Angka ini dijangka akan terus meningkat dengan ketara di mana peminjam boleh memohon dengan mudah melalui pelbagai saluran yang telah disediakan. Daripada permohonan bantuan pembayaran balik pinjaman yang lengkap diterima dan diproses, 97% telah diluluskan. Proses permohonan bagi pelanggan individu dijangka mengambil masa antara 1 hingga 5 hari. Bagi perusahaan kecil dan sederhana PKS, ia dijangka mengambil masa antara 3 hari hingga 2 minggu. Malaysia sentiasa bersedia menghadapi sebarang kemungkinan sekiranya berlaku peningkatan mendadak kes COVID-19. Malah Malaysia dinilai sebagai sebuah negara yang mempunyai keupayaan dan komitmen dalam menangani pandemik dan wabak penyakit. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali berkata, penilaian itu dibuat Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menerusi instrumen International Health Regulations 2005 yang dijalankan pada 21 hingga 25 Oktober tahun lepas. Ia meliputi 19 bidang dan skop teknikal termasuk sumber manusia. Jadi dari masa ke semasa, jika berlaku kes-kes yang mendadak, jika perlu keperluan, maka kita akan melaksanakan apa yang telah kita mulakan dulu. Dari segi hospitalnya, daripada hospital COVID-nya, daripada hospital yang hybrid, daripada hospital COVID yang sebenarnya, daripada makmalnya kita telah bersiap sedia. Kita ada 58 makmal dengan keupayaan 38,000 testing per day dengan izin. Dan juga dari segi PPE-nya dan sebagainya. Beliau menjawab soalan tambahan Senator Dato' Lim Pei Hen. Bagi mendepani wabak COVID-19, 2,467 perjawatan secara kontrak disediakan melibatkan petugas perubatan dan kesihatan. Ia termasuk jururawat pesara, pegawai sains mikrobiologi, penolong pegawai perubatan dan juru teknologi makmal perubatan. Ya, dalam perkembangan sama, belum ada keperluan untuk menyediakan perkhidmatan ujian COVID-19 kepada guru serta murid secara percuma dan berkala. Ujian akan dijalankan sekiranya sekolah berkenaan dalam kawasan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD. KKM telah menerima permohonan yang serupa daripada beberapa kementerian dan agensi seperti SPRM, Jabatan Immigration Malaysia dan juga KPDN SCP, kerana masing-masing memikirkan adakah kementerian dia patut diadakan pemeriksaan
COVID-19 ini dan secara yang percuma. Walau bagaimanapun, KKM telah bersetuju supaya pasukan daripada pejabat kesihatan daerah membuat penilaian risiko mengikut keperluan dan untuk melaksanakan ujian pengesanan COVID-19 ke atas individu yang bergejala dan berisiko tinggi sahaja mengikut keperluan dengan percuma. Beliau menjawab pertanyaan Senator Robert Lau Hui Yu. Dewan turut dimaklumkan sehingga 6 September lalu 14,602 pendatang asing tanpa izin parti ditempatkan di 14 depoh di seluruh negara. Daripada jumlah tersebut, warga Indonesia dan Myanmar paling ramai ditahan iaitu masing-masing 4,767 dan 4,503 orang. Jelas Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Ismail Muhammad Said, 28,282 parti ditahan tahun ini. Daripada jumlah tersebut, 19,190 ditangkap oleh Jabatan Imigresen, manakala 9,092 lagi menyerah diri atau ditahan di pintu masuk negara. Pihak Jabatan Imigresen Malaysia telah berjaya berbincang dengan negara-negara asal parti ini dan kita telah bertindak menghantar pulang seramai 24,078 orang. Tambahnya, penghantaran pulang parti adalah tindakan terbaik bagi mengurangkan kos bagi menampung mereka. Secara purata, kos makanan bagi setiap parti adalah RM10.56 sehari. Beliau menjawab pertanyaan Senator Tan Sri Razzie Sheikh Ahmad. Dalam perkembangan sama, pelan holistik penguatkuasaan parti merupakan strategi penguatkuasaan komprehensif untuk mengatasi kebanjiran parti melibatkan kerjasama strategik pelbagai kementerian dan agensi. Objektifnya mewujudkan ekosistem yang tidak selesa dalam kalangan parti melalui pendekatan mendaya upaya agensi penguatkuasa dan kawal selia sedia ada. Bagi kerjasama di peringkat kerajaan negeri, kita juga menggalakkan supaya pihak kerajaan negeri dan juga pihak berkuasa tempatan dan juga pemimpin-pemimpin komuniti seperti JKK, JKKP dan juga mana-mana orang ramai menjadi mata dan telinga kepada pihak kerajaan supaya menyalurkan maklumat jika terdapat risikan dan maklumat mengenai parti yang berada di sekitar komuniti masing-masing, termasuk juga rela. Jelasnya, kemasukan parti ke negara ini berpunca daripada beberapa faktor seperti kecenderungan warga asing untuk tinggal melebihi tempoh masa yang dibenarkan dan menyalahgunakan PAS. Beliau menjawab pertanyaan Senator Sabani Mat. Tambah baik berkaitan pengurusan pemegang kad Suruhanjaya Tinggi PBB mengenai pelarian atau UNHCR perlu dilakukan selagi golongan tersebut berada di negara ini. Menurut Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datin Mastura Muhammad Yazid, kerajaan juga perlu memainkan peranan utama dalam menentukan status pelarian dan permohonan suaka di negara ini. Jelasnya, sehingga 31 Julai lalu, 177,921 warga asing diberi perlindungan antarabangsa oleh UNHCR sebagai pelarian dan pemohon suaka yang berdaftar. Jumlah tersebut meliputi 128,185 pelarian dan 49,736 pemohon suaka. Kerajaan juga akan meneliti dan menambah baik setiap dasar dan polisi sedia ada agar ianya selari dan bertepatan dengan amalan yang disyorkan oleh badan-badan antarabangsa yang berkaitan serta berdasarkan kepada kemampuan negara. Ini adalah penting untuk memastikan negara benar-benar bersedia sekiranya kerajaan di masa akan datang berhasrat untuk menjadi negara ahli kepada Konvensyen Antarabangsa mengenai pelarian 1951 dan protokol mengenai status pelarian 1967. Terima kasih.
Beliau menjawab pertanyaan tambahan Senator Dr. Yaakob Sapari mengulas berhubung konvensyen antarabangsa mengenai pelarian 1951, kerajaan perlu mengemaskini hal berkaitan perundangan sekiranya Malaysia berhasrat meneruskan usaha meratifikasi konvensyen tersebut. Ini kerana ia perlu mengutamakan hak warga negara berbanding hak pelarian. Meski kempen Tahun Melawat Malaysia 2020 dibatalkan, proses promosi produk pelancongan negara akan tetap diteruskan. Menurut Timbalan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya, Datuk Dr. Jeffrey Kitingan, ia termasuk produk kraf tempatan popular di Kedah. Langkawi, pusat kraftangan Malaysia atau lebih dikenali sebagai Kompleks Kraf Langkawi merupakan pusat sehenti kraf yang diwujudkan untuk mempromosi dan memasarkan produk kraf tempatan di sekitar Langkawi. Antara produk kraf yang dipasarkan di kompleks kraf ini adalah seperti batik, ukiran kayu, seramik, kristal, anyaman, mangkuang dan produk kampung hiliran seperti manik, siput serta tempurung kelapa. Selain itu, pembangunan produk kraf baharu dilaksanakan bagi segmen produk pelancongan berbentuk cenderamata untuk ditawarkan kepada pelancong. Beliau menjawab pertanyaan Senator Datuk Isa Abdul Hamid. Kementerian Perusahaan, Peladangan dan Komoditi akan meneruskan bantuan bagi menggalakkan penanaman koko. Timbalan Menterinya, Willy Mongin berkata, usaha itu akan dilakukan melalui program kluster koko di Ranau, Kota Samarahan dan Raub. Tapi rakyat negara kita sama ada sedar tidak sedar tidak memberi tumpuan dan tidak memberi sokongan penuh kepada industri koko negara kita. Saya berharap agar kita membantu membeli produk-produk keluaran koko negara kita secara tidak langsung. Kita boleh membantu pekebun-pekebun kecil kita dan juga pengamal industri koko dalam negara kita. Beliau menjawab pertanyaan Senator Asma Husin. Mengulas lanjut, industri koko telah menyumbang 6.6 bilion ringgit kepada pendapatan ekspor tahun lalu dengan sumbangan di sektor hiliran kepada KDNK sebanyak 1.6 bilion ringgit. Manakala sumbangan bagi 6 bulan pertama tahun ini adalah 413.43 juta ringgit. Saudara, tahun lalu kerajaan menyediakan peruntukan sebanyak RM671,000 kepada usahawan orang asli, manakala sebanyak 54 usahawan orang asli telah menerima geran bantuan. Usahawan-usahawan orang asli yang telah menerima bantuan daripada kerajaan melalui JAKWA adalah terdiri daripada usahawan kedai makan, pengusaha ternakan, madu kelulut, peniaga kedai runcit, pengusaha bakery, usahawan dalam bidang dandanan dan solekan dan juga usahawan dalam bidang fotografi. Jumlah keseluruhan bantuan yang diperuntukkan oleh JAKWA kepada usahawan orang asli pada tahun 2019 adalah sebanyak RM671,000. Bantuan tersebut dilaksanakan melalui kaedah perolehan berdasarkan tata cara dan peraturan kewangan yang berkuat kuasa. Beliau menjawab pertanyaan Senator Manolan Mohamad. Kerajaan tidak terikat dengan keputusan kerajaan terdahulu untuk memberhenti atau mengecilkan jumlah penjawat awam. Sebaliknya, merujuk nasihat Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA atau Jabatan Perkhidmatan Awam JPA bergantung kepada keperluan semasa. Kerajaan sekarang ini di bawah Kerajaan Perikatan Nasional, kita tidak mempunyai satu dasar yang terus untuk memberhentikan atau mengecilkan
penjawat ataupun bilangan penjawat awam di dalam sektor awam, tetapi kajian dari semasa ke semasa sering dilakukan dan akan terus dilakukan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam dan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam bagi menentukan keperluan-keperluan sebenar di dalam perancangan kita bagi mewujudkan jawatan-jawatan dalam perkhidmatan awam. Beliau menjawab pertanyaan Dato' Othman Aziz. Dalam perkembangan berkaitan, kerajaan sedang mengkaji dan memperhalusi keperluan bagi meneruskan sambungan pekerja lantikan perkhidmatan kontrak COS. Sekiranya menepati keperluan, proses berkenaan akan diteruskan. Sehingga 20 Julai lalu, jumlah penjawat awam yang dilantik secara kontrak adalah seramai 23,652 orang. Sehingga kini 11,796 pegawai COS telah dilantik secara tetap. Dan ini pula mengenai tren baharu berlagakan anggota tubuh bagi menggantikan salam. Dewan dimaklumkan ia masih mengundang risiko jangkitan COVID-19. Justru amalan itu perlu dihentikan segera. Dan juga dinyatakan oleh KKM dalam nasihat setiap hari, jangan kita bersalaman. Jangan kita bersentuhan. Termasuk melaga-lagakan badan kita. Melaga-lagakan anggota tubuh kita. Hari ini, Tuan Yang Dipertua, saya melihat orang macam ni. Udahlah macam ni, genyih lagi. Lepas tu, adakah orang cuci tangan selepas tu? Adakah mereka sanitize? Jadi KKM menasihatkan, kita menganjurkan letak tangan di dada dan hormat tunduk. Saudara, berita Parlimen berakhir di sini. Jalur gemilang, lambang sebuah bangsa merdeka, kibarkan sebagai tanda cinta kita kepada negara yang tidak pernah luntur. Juga realisasikan Malaysia prihatin dengan terus patuh SOP mencegah penularan COVID-19. Saya Indi Reza Rohadian. Salam hormat. Assalamualaikum.